Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali dalam kelas matematik tingkatan 2 bersama dengan teacher Hafiza. Baik, kita masih lagi dalam bab 2 tingkatan 2 tetapi dalam bahagian 2.2 pemfaktoran. Jika sebelum ini kita telah belajar pemfaktoran menggunakan kaedah pembahagi faktor sepunya terbesar, pada hari ini kita akan fokus kepada kaedah beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey, kita faktorkan menggunakan kaedah beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Baik, kita tengok standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah di mana hari ini kita akan fokus kepada kaedah menggunakan beza antara dua kuasa dua sempurna. Apakah itu kuasa dua sempurna? Jom kita imbas kembali. Kita tengok contoh di sini. 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Jadi nombor-nombor yang saya bulatkan ini iaitu hasil kuasa 2 itu merupakan kuasa 2 sempurna. Soalan saya, adakah 144 itu kuasa 2 sempurna? Bagaimana awak nak cek kalau awak tak hafal? Okey, kita boleh juga cek dengan menggunakan kalkulator dengan cara awak tekan punca kuasa 2 dalam kalkulator, simbol punca kuasa 2 dan nombornya 144 tekan sama dengan. Okey, dekat sini kita dapat suatu nombor bulat, integer. Jadi bila yang kita dapat itu ialah nombor bulat, maka 144 itu merupakan kuasa 2 sempurna. Baik, boleh faham? Sekarang kita akan tengok contoh satu persatu bagaimana menyelesaikan kuasa 2 sempurna. Okey. Contoh yang pertama, A kuasa 2 tolak 25. Pertama sekali, bila kita dapat di tengah-tengah ini ialah tolak, maka kita boleh cuba kaedah beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Beza ini menunjukkan operasi tolak. Jadi, untuk itu, pertama sekali bila awak nampak di hadapannya ialah satu nombor kuasa 2, di tengah-tengahnya ialah tolak, kita cek nombor yang belakang ini. Adakah ini merupakan kuasa 2 sempurna? Ya, dia boleh ditulis sebagai 5 kuasa 2. Jadi A kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Boleh ditulis begini. Jadi, bila kita dapat dua sebutan kuasa 2 sempurna, maka pemfaktorannya secara automatik awak boleh tulis A tolak 5. Lagi satu kurungan yang kedua. A tambah 5. Semudah itu. Maksudnya, perkara pertama yang perlu awak lakukan ialah awak cek dahulu adakah nombor tersebut ialah kuasa 2 sempurna. Jika ya, secara automatik awak boleh terus faktorkan dia menjadi 2 kurungan dengan simbol 1 tambah dan 1 tolak. Kita tengok contoh yang kedua. B kuasa 2 tolak 100. Okey, dua sebutan di tengah-tengahnya ialah tolak. Jadi kita cek, adakah 100 itu boleh ditulis dalam bentuk kuasa 2 sempurna? Ya, bagaimana dapatkan 100? 10 kuasa 2. Again, lagi sekali, bila ini ialah dua sebutan kuasa 2 sempurna dengan di tengah-tengahnya adalah tolak, secara automatik kita boleh faktorkan dia dalam bentuk B tolak 10 dan juga B tambah 10. Awak tak perlu pening-pening kepala dah. Dia nak tulis begini sahaja. 1 tambah, 1 tolak. Kalau awak kembangkan semula nombor ini, awak akan dapat kembali jawapan seperti di atas. Okey, itu ialah basic. Bila sebutan yang pertama itu tidak ada perkali. Kita tengok kepada contoh yang ketiga. 7B kuasa 2 tolak 28. Okey, awak nampak di sini ada kuasa 2. Di tengah-tengah tolak, ini ialah dua sebutan. Tetapi nombor belakang ni bukan kuasa 2 sempurna. Di hadapan pula ada 7. Okey, kita cek. Bila kita buat begini, kita boleh gunakan kaedah FSTB yang kita belajar sebelum ini. Kita bahagikan seluruh ungkapan ini dengan 7. Okey, bahagi dengan 7. So, kita potong 7 letak luar.
Apa yang kita dapat di dalam ialah B kuasa 2 tolak 28 bahagi 7. Awak dapat berapa? 4 kan? So, bila awak dapat macam ni, kita cek. Ni B kuasa 2, ini 4. 4 ialah kuasa 2 sempurna. Boleh ditulis dalam bentuk, 7 kita turun. B kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 kan? 2 kuasa 2 ialah 4. Dah jadi sama macam contoh 1 dan 2 tadi. Cuma bezanya di hadapan ini ada perkali 7. Jadi bracket yang belakang, kurungan belakang, kita akan jadikan dia B tolak 2. Lagi satu kurungan ialah B tolak, tambah 2. Dia mesti 1 tolak dan 1 tambah. Boleh? Sama juga dengan contoh yang keempat. Sekali lah. Macam tak apa nampak kan? Okey. 2 sebutan di tengah-tengahnya ialah tolak. Ini ada kuasa 2 sempurna. Jadi kita boleh cek. Kedua-dua nombor ini, sebutan ini boleh kita bahagi dengan 3. Apa yang tinggal ini bahagi dengan 3. Ini pun bahagi dengan 3. Dapat P kuasa 2. 12 bahagi 3 kita akan dapat apa? 4 kan? So 4. Sama pula macam tadi. So 4 boleh juga ditulis dalam bentuk 2 kuasa 2. Jadi P tambah 4. P tolak, P tolak 2. P tambah 2. Okey, saya skip satu step. Sebab kat sebelah tadi pun dapat 4 kan? P tolak 2P tambah 2. So, 3 ialah perkali di hadapan. Kenapa? Sebab 4 ni boleh tulis dalam bentuk 2 kuasa 2. Boleh? Baik, kali ini kita up sikit lagi. Lebih mencabar sedikit. Okay, kalau tadi kita kata beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Tapi kat sini ada 3 sebutan. Tetapi awak nampak dekat belakang ni, 25 lah. 25 pun di depannya tolak. Pun boleh juga ditulis dalam bentuk kuasa 2 sempurna. Kat sini pun ada kuasa 2. Jadi, sebenarnya awak boleh juga selesaikan guna kaedah beza antara 2 sebutan kuasa 2 sempurna. Okey, kita turunkan dahulu. Tolak 6. Kuasa 2. Tolak 5 kuasa 2. Tadi konsepnya apa? Satu mesti tolak, satu mesti tambah. Jadi, kuasa 2 di luar kurungan bermaksud kita ada 2 bracket yang sama. Tetapi kali ini sedikit berbeza. Nombor yang kuasa 2 di luar bracket ini kita masukkan dalam setiap bracket dengan 1 tolak, 1 tambah. Okey, ini saya masukkan. Okey, kurungan pertama, 2K tolak 6 tolak 5. Kurungan kedua, 2K tolak 6 tambah 5. Nampak tak beza kat sini? 1 tolak, 1 tambah. Alright. So, kita selesaikan dengan dalam setiap bracket, permudahkan. Okay, 2K tak ada kawan. Turunkan 2K. Tolak 6, tolak 5. Cikgu, saya tak mahir lah. Tak apa, tak mahir nak congak. Kita tekan kalkulator. Tolak ialah negatif 6 tolak 5. Tekan sama dengan awak dapat negatif 11. So, 2K tolak 11 untuk kurungan yang pertama. Kurungan kedua, okay, 2K tak ada kawan lagi, kita turunkan. Tolak 6, negatif 6 tambah 1, kita akan dapat tolak 1. Awak tekanlah kalkulator sendiri. Jadi, inilah dia jawapan terakhir awak. Okay, kita tengok contoh ke-6. 5K tolak 8 ada kuasa 2 di luar kurungan. Di mana kalau awak tengok 36 boleh ditulis dalam bentuk 6 kuasa 2. Okey.
Sama macam tadi, awak masukkan setiap satu bracket dengan 1 tambah 6, 1 tolak 6. Boleh tak kita nak tak tambah dahulu di hadapan? Boleh, tak ada masalah. Ikut selesa awak, okey? Okey, contoh kita letak tambah dekat depan, tambah 6. Kurungan yang lagi satu, mesti kita kena letak tolak 6. 5K tolak 8, itu ialah kurungan memang asal dalam kurungan pertama. Kemudian tolak 6. Okey, sama macam tadi, kita permudahkan setiap dalam satu kurungan. So, yang pertama 5K turunkan. 5K tolak 8 tambah 6. Kita akan dapat negatif 2. Kalau tak mahir, saya tekan kalkulator ya. 5K, kurungan yang kedua, kita ada 5K. Tolak 8, tolak 16. Awak akan dapat negatif 14. So, selesailah cara untuk memfaktorkan guna beza sebutan kuasa 2 sempurna. Kita tengok contoh yang ketujuh. Okey, 4 di hadapan ini juga boleh kita tulis dalam bentuk 2 kuasa 2 kurungan K tambah 3 kurungan kuasa 2 tolak 9 boleh ditulis sebagai tolak 3 kuasa 2. Okey, yang ni sedikit berbeza. Kita kena darabkan ke dalam ni. 2 darab K, 2 darab 3 kita kembangkan. Supaya kat sini pun dah ada kuasa 2 ni. Sama dengan yang belakang. Kita combine je. 2K tambah 6. Macam dapat 6? 2 darab 3. Di luar ini ada kuasa 2. So, kuasa 2 ini boleh combine dengan yang di luar bracket ni. Maksudnya sama je. So, kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Setakat ni faham tak? Macam dapat 2K tambah 6? Sebab kita kembangkan ke dalam. Baik, sama macam tadi. 3 kuasa 2 kita masukkan dalam kedua-dua bracket dengan 1 tambah 1 tolak. 2K tambah 6 tolak 3. Kurungan yang kedua. Allah. Tolak 3 kurungan. Kurungan kedua. 2K tambah 6 tambah 3. Okey, 1 tolak 1 tambah. Okey, apa jadi dekat kurungan yang pertama? Kurungan pertama dia ada 2K. 6 tolak 3 ialah 3. Okey, tambah 3 sebab positif 6. Kurungan kedua. 2K tambah 6 tambah 9. Tambah 6 tambah 3 jawapannya ialah 9. Positif 9. So, itu sahaja untuk contoh yang ketujuh. Contoh ke-8, lagi sekali sama macam tadi. 9 boleh ditulis dalam bentuk 3 kuasa 2. Kurungan ini kita turunkan. Tambah 7 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 akan dapat 16. Macam mana ni? Awak cek je kalkulator guna punca kuasa 2. Kemudian darabkan ke dalam, kembangkan. Macam yang topik 2.1. So, kita dapat 3C tambah 21. 7 kali 3 ialah 21. Kurungan-kurungan. Kuasa 2 di luar kurungan. Okey, tolak 4 kuasa 2. Okey, saya nak awak teruskan sendiri dalam buku masing-masing. So, ini latihan untuk hari ini. Hanya ada 6 soalan. Awak selesaikan kesemuanya. Okey? Kemudian, awak hantarkan tugasan awak kepada saya. Sekian, terima kasih.